Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Mike. Terima kasih banyak kepada semua yang hadir. Khasnya bagi mereka yang selalu hadir webinar siri anjuran pengajaran bagi pihak pengurusan pengajaran Provinsi ini Dr. Ahmad Kamal Arifin dan tim di pengajaran. Kami sangat berbesar hati kerana saudara-saudari rakan-rakan semua ingin meluangkan masa untuk menambah ilmu, pengajaran, pembelajaran dan amalan terbaik. Untuk pagi ini kita ada seorang lagi penceramah yang saya rasa perkongsian beliau sangat kritikal, khasnya di keadaan kita yang sekarang ini di mana peperiksaan terpaksa diadakan dalam talian dan sebagainya. Saya ingin memperkenalkan penceramah kita iaitu yang berusaha Dr. Zamira Hasanah Zamzuri dari Jabatan Sains Matematik Fakulti Sains Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia. Sedikit bio mengenai Dr. Zamira. Beliau merupakan pensyarah kanan di Jabatan Sains Matematik di UKM. Beliau memperolehi ijazah Dr. Falsafah dalam bidang statistik dari Macquarie University, Australia, dan ijazah sarjana dalam bidang statistik gunaan dari Universiti Putra Malaysia serta ijazah sarjana muda dalam bidang sains actuary dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Pengalaman mengajar beliau adalah seawal 2007 di UKM dan beliau juga pernah mengendalikan kelas tutorial dan makmal di Macquarie University sekitar 2010 hingga 2013. Tajuk perkongsian beliau pagi ini adalah pengenalan kepada strategi meminimalkan ketidaktelusan pelajar bagi pentaksiran dalam talian. So satu perkongsian yang sangat diperlukan dan saya mohon dengan segala hormatnya Dr. Zamira untuk take over the stage. Terima kasih Dr. Rai. Saya share skrin kepada slide saya dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi. Terima kasih. Pertamanya saya ingin ucapkan kepada pengajaran, kepada Dr. Rai kerana memberi ruang untuk berkongsi pada hari ini dan juga terima kasih kepada semua rakan-rakan yang sudi untuk turut serta pada sesi hari ini. Sebagaimana yang telah Dr. Rai nyatakan tadi, berkenaan dengan sesi ini adalah berkenaan dengan bagaimana nak meminimalkan, bukan menghilangkan terus, sebab risiko ketidaktelusan itu sentiasa ada saya rasa dalam sebarang penaksiran, terutamanya bila isu ini lebih ketara dalam keadaan penaksiran dalam talian. Jadi kalau saya, apa yang saya letak dekat sini, figures ni memes kalau kita Google online exams. So dekat situ pun kita nampak Mr. Bean cuba meniru Google lah, kat situ salah satu daripada masalah yang berkemungkinan yang ada pelajar-pelajar kita lakukan, ketidaktelusan tersebut. Alright. Jadi saya teruskan kepada motivasi. Motivasi bagi sesi ini adalah ianya berikutan daripada situasi kita sekarang. Kita masih lagi dalam situasi tersebut iaitu COVID-19 yang mana menyebabkan aktiviti pengajaran dan juga pembelajaran kita terpaksa dijalankan di dalam talian. Jadinya perjalanan kursus ini bukannya hanya tertumpu kepada aktiviti pembelajaran dan juga pengajaran. Kita sendiri tahu, semua pensyarah kat sini tahu, di hujung semester kita ada penaksiran. Okey, untuk menilai kembali pencapaian pelajar tersebut bagi kursus tersebut. Jadi penaksiran tersebut pun perlu dijalankan di dalam talian. Jadi ada berlakunya isu yang mana lebih ketara ini berdasarkan kita sembang-sembang sesama kawan, ada masalah ketidaktelusan, ada masalah pelajar meniru, pelajar menipu, dan ini adalah lebih ketara dalam penaksiran dalam talian kerana lebih mudah
Okey, sebabnya kurangnya pemantauan, bukannya macam physical exam yang ada dewan, ada pengawas peperiksaan asyik jalan dan meja pun boleh nampak see-through dekat bawah kan. Jadinya disebabkan ada ruang tersebut, ada peluang tersebut, isu ini adalah lebih ketara dalam penaksiran dalam talian. Sesi ini juga akan cuba menyentuh daripada sikap ataupun strategi yang berkaitan dengan sikap dan juga jati diri pelajar yang berkaitan dengan integriti, kerana ini juga menyumbang kepada berlakunya situasi ini. So dalam sesi ini kita akan fokuskan kepada dua elemen strategi tersebut, kita bahagikan kepada dua kategori. Yang pertamanya adalah daripada aspek teknikal, daripada segi aspek sistem penilaian tersebut, yang mana platform yang kita gunakan adalah UKM Folio lah. Okay, dalam kes kita, dan manakala yang satu lagi adalah berkaitan dengan sikap dan juga integriti pelajar. Jadi sebelum kita pergi lihat kepada strategi-strategi tersebut, saya mungkin ingin berkongsi dahulu kepada punca berlakunya isu ini, ketidaktelusan, berlakunya penipuan, berlakunya pelajar meniru, kerana kita semua di sini satu masa dahulu pun kita adalah pelajar. Okay, kita tahu situasi berada sebagai pelajar menghadapi peperiksaan. Jadi antara punca yang menyebabkan pelajar memilih untuk membuat tindakan yang tidak jujur ini, yang pertamanya sudah tentulah kerana takut. Ada rasa gentar, ada rasa gementar bila nak jawab exam tersebut. Memang saya rasa itu adalah normal, semua orang ada rasa macam tu. Okay, kerana kemungkinan kurangnya persediaan ataupun kemungkinan online classes kurang keberkesanannya kepada pelajar tersebut berbanding dengan kelas bersemuka, ataupun kerana sikap pelajar sendiri yang kurang bersedia. Jadi ini semua menyumbang kepada perasaan takut, dan kemungkinan juga kadang kita selalu ada rasa lebih gementar bila subjek-subjek, bila nak exam subjek besar ataupun yang kita panggil sebagai killer subjek, yang mana susah nak skor tu. Jadi rasa ketakutan tersebut, okay, the negative impact tu mendorong kepada ada setengah pelajar yang mengambil langkah yang salah, iaitu membuat tindakan yang tidak telus ini, cuba meniru ataupun bincang dengan kawan untuk peperiksaan yang tidak sepatutnya berlaku perbuatan sedemikian. Yang kedua, ini adalah lebih berkaitan dan lebih nampak dalam penaksiran dalam talian tersebut kerana wujudnya peluang. Sudah tentu bila penaksiran dalam talian ni, kalau kita bagi exam yang macam kalau letak dekat assignments ke ataupun boleh view soalan tu, kita kata kita ada masalah, kita tak nampak pun desktop screen pelajar tersebut sewaktu dia menjawab soalan. Dia boleh je browse, buka Google, cari jawapan. Dia boleh je tengok handphone dekat tangan dia macam dalam gambar ni, bincang WhatsApp ataupun even voice call, video call dengan kawan, berbincang sama ada apakah jawapan untuk soalan-soalan peperiksaan ini. Jadi ini yang kita katakan kerana wujudnya peluang, maka adanya berlaku beberapa ataupun segelintir pelajar yang memilih untuk tidak telus, menipu. Dan yang terakhir adalah sikap dan jati diri, yang mana juga ingin kita fokuskan. Ini adalah lebih kepada kerana kita tahu pelajar-pelajar kita adalah pelajar yang dianggap sebagai seorang yang dewasa, bukannya macam pelajar sekolah rendah ataupun pelajar sekolah menengah daripada segi kematangannya. Dan ini adalah pelajar-pelajar universiti yang sepatutnya ada integriti dia sendiri. Apa yang matlamat akhirnya adalah apa yang kita inginkan, walaupun peluang tersebut tersedia ataupun terhidang di depan mata pelajar, tetapi kerana adanya integriti dalam pelajar tersebut, dia tahu membezakan baik buruk, dia tidak mengambil tindakan untuk meniru tersebut ataupun dia memilih untuk berlaku telus. Alright? Jadi mari kita lihat kepada strategi yang saya nyatakan berdasarkan kepada sistem ataupun teknikal yang mana berkaitan dengan fitur-fitur yang ada di dalam UKM Folio. Okey, ada 5 yang akan saya bincangkan di sini, iaitu perawakan soalan. Yang kedua adalah penentuan masa yang optimum. Ketiga adalah strategi buka kamera. Yang keempat adalah Safe Exam Browser, SEB. Dan yang kelima adalah Proctored Exam. Alright. Jadi kita lihat yang pertama, iaitu perawakan soalan. Ini dalam fitur, sefaham saya, peperiksaan dalam talian ataupun apa penilaian dalam talian yang dijalankan di UKM Folio, kita letak di bawah assignment ataupun kita letak di bawah quiz. Okay? Di dalam fitur quiz tersebut ada, ini di bawah fitur quiz. Ada beberapa setting yang boleh kita buat yang mana mungkin membantu kepada untuk meminimalkan masalah ketidaktelusan
Jadi ada tab dekat bahagian question behavior yang mana sekiranya kita pilih shuffle within questions, soalan yang diberikan kepada pelajar tersebut akan dirawakkan. Maksudnya pelajar akan menerima soalan dalam urutan yang berbeza. Okey, jadi apa yang ingin saya lebih jelaskan berkenaan dengan perawakan soalan ini adalah ianya akan lebih berkesan sekiranya bilangan soalan tersebut adalah lebih banyak. Okey, sebab kalau katalah you ada 3 soalan, okey, kombinasi daripada soalan tersebut taklah banyak sangat. So soalan pelajar pertama dapat urutan 1 2 3. Kemudian ada 1 2 1 3 2 yang dapat. Lepas tu ada 3 2 1, 2 3 1. So kombinasi tu tak banyak. Kalau pelajar you ada dalam 60, mungkin ada sekumpulan pelajar yang menerima urutan soalan yang sama. Jadi kalau you ada bilangan soalan tu lebih banyak, okey, jadi strategi ini lebih sesuai untuk soalan yang kata kalau dalam kelas yang besar, kadang-kadang kita buat soalan MCQ. Alright, so dalam 20, 30, jadi bila kita shuffle soalan tersebut, urutannya adalah berbeza. Okey, melihat kembali kepada strategi pelajar, okey, kalau kita jadi pelajar dan kita ingin menipu, ingin berbincang, okey, salah satunya yang ada pelajar maklumkan, they always have this WhatsApp group for that purpose lah. Okey, bila kita tengok soalan tu, dia orang mula exam bersama-sama, bila dia tengok soalan satu aku lain, soalan satu kau lain. Okey, tapi semua orang kalau ada 10 orang ataupun 15 orang dalam kumpulan tu, semua orang boleh tangkap gambar soalan tersebut, kemudian share. Dan maksudnya walaupun dia dah nampak dah lah, kalau dia orang boleh bincang lah, boleh dapat jawapan. Maksudnya masih lagi boleh berlaku penipuan, tetapi kita dah sukarkan sedikit prosesnya berbanding dengan kita bagi terus direct, semua orang sama urutannya tanpa ada sebarang perawakan. Dan strategi ini akan lebih berkesan sekiranya kita padankan dengan perawakan dalam jawapan juga. Okay, saya masih lagi bercakap berkenaan dengan MCQ. So bila kita ada A, B, C, D, dalam bila kita setting tersebut, bila kita setkan setting tersebut, kita akan dapat dalam soalan tersebut ada setting untuk shuffle the answers. Alright, jadinya jawapan walaupun soalan, jadi ada dua level perawakan. Soalan 1 pelajar A kemungkinan adalah soalan 10 pelajar B dan jawapan A, B, C, D tersebut juga telah dirawakkan. Jadi kalau pelajar tersebut dalam pada dia berbincang tadi, dia tak perasan sebenarnya yang jawapan tu pun telah dirawakkan, maka dia kata soalan 1 yang soalan 10 kau tadi tu jawapannya A. Tapi sebenarnya jawapan A pelajar tersebut dekat C. Jadi dah berlaku pertukaran informasi itu akan membawa kepada salah seorang tu salah lah. Berlaku akibat lah sebab dia menipu kan, meniru di situ. Jadi komplikat, walaupun dia masih boleh berbincang, kalau dia perasan, maksudnya dia perasan bila kata oh jawapan A aku sebenarnya jawapan C kau. So masih lagi boleh berlaku peniruan. Dan ini membawa kepada satu lagi setting yang saya lihat ada dekat dalam fitur kuis tersebut, iaitu layout. Yang mana kita boleh setkan navigation method tersebut sebagai sequential. So apa yang dimaksudkan dengan sequential adalah dia perlu jawab soalan 1 tu dahulu, then only baru dia boleh pergi soalan 2, kemudian baru boleh pergi kepada soalan berikutnya. Jadi dengan cara navigation method tersebut sequential, walaupun kawan dia tadi telah share, ini dia soalan aku yang sama dengan soalan kau yang tadi, dia tak boleh nak pergi balik, dia tak boleh nak patah balik untuk masukkan jawapan dia, untuk betulkan jawapan dia. Okey, saya pernah lihat peperiksaan di dalam dewan peperiksaan yang mana ada 2 set soalan. Yang pensyarah tersebut ada sediakan 2 set soalan, sebabnya bila MCQ kan lebih mudah untuk meniru, pelajar boleh bagi isyarat ataupun angkat sikit kertas, boleh nampak 15B ke 15C ke. So jadi pensyarah tersebut mengambil inisiatif untuk menyediakan 2 set soalan. Dan soalan tu berbeza daripada segi soalan tu dirawakkan lah. So dia ada set A dan set B. Macam mana boleh tahu? Sebab bila saya membantu untuk mengutip jawapan tu, maksudnya pensyarah tersebut kata tunggu dulu sebabnya sebenarnya ada 2 set soalan. Kena lihat dia dekat bawah, ada kecil je, dia labelkan sikit set A ataupun set B. Jadi bila strategi ini dia lebih menyerlah bila kita jalankan di dalam talian. Sebabnya bila ada platform tu tersebut dan juga ada kriteria ini, jadi kita tak perlu susah-susah. Dia dah rawakkan untuk kita dan jawapan tersebut pun dah dirawakkan untuk kita.
dan kemudian nanti hujung nanti kita akan terus dapat markah pelajar. Dan walaupun maksudnya kita lihat tadi, kalau kita buat macam ni, pelajar mungkin boleh buat macam ni, kita buat macam ni, pelajar mungkin boleh buat macam ni, tapi isunya di sini adalah kita menyukarkan, menyukarkan sedikit proses untuk berlakunya peniruan tersebut, sebab matlamat kita adalah untuk meminimalkan risiko peniruan tersebut, kerana apa yang kita inginkan adalah pelaksanaan penilaian yang saksama dan telus kepada semua pelajar. Okey, itu adalah yang pertama berkaitan dengan perawakan. Perawakan soalan boleh dipadankan juga dengan perawakan jawapan dan juga boleh dipadankan dengan navigation method secara sequential. Alright, seterusnya adalah berkenaan dengan penentuan masa optimum. Yang ini kalau kita lihat, saya rasa pensyarah sendiri arif lah daripada segi variasi soal, variasi kursus, variasi fakulti. Okey, jadi setiap satu peperiksaan tersebut uniknya pelajar, pensyarah tahu apa masa yang sepatutnya untuk pelajar tersebut. Jadi optimum di sini adalah kita tak nak bagi masa yang terlalu sedikit sehingga menzalimi pelajar sampai dia tak boleh nak jawab peperiksaan, tak cukup masa nak jawab peperiksaan, tapi kita juga tak nak bagi masa yang terlalu banyak. Sebab bila mana dalam talian ni kita ada rasa macam mungkin kena lenient sikit sebab ada masalah dia nak internet slow ke, line ni ke, ataupun dia tak boleh nak access ke. So dengan tambahan grace period yang dah kita fikirkan adalah reasonable, tapi bukannya tambahan masa yang terlalu banyak sehingga memungkinkan kepada pelajar tersebut untuk membuat tindakan ataupun melakukan perbuatan yang tidak betul lah, yang meniru ataupun berbincang dengan rakan. Walaupun kita kata ada variasi dan tak ada satu panduan khusus untuk menyatakan kalau exam begini, inilah masa yang sepatutnya. Tapi apa yang saya kongsikan di sini berdasarkan pembacaan saya, ini adalah sekadar panduan kasar berkenaan dengan masa peperiksaan yang sesuai. Alright, untuk soalan, untuk jenis-jenis soalan. So boleh nampak soalan true false, soalan MCQ, berapa masa yang dicadangkan. Ataupun satu lagi panduan untuk kepada pensyarah adalah pensyarah tersebut cuba untuk menjawab peperiksaan tersebut, berapa masa yang pensyarah tersebut gunakan, ganda 3 kan ataupun ganda 2 kan. Alright, yang itu dianggap sebagai satu masa yang reasonable lah untuk pelajar tersebut menjawab peperiksaan tu. Seterusnya adalah strategi buka kamera. Alright. Apa yang kebaikan untuk strategi buka kamera tersebut adalah sebab tadi kita kata bila dalam talian tidak ada pemantauan. Alright. Jadi pelajar rasa tak ada, pensyarah tak tengok dia pun, pensyarah tak tahu apa yang dia buat pun, jadi dia bebas untuk buat apa yang dia suka. Waktu menjawab peperiksaan tersebut lah dia boleh bincang, dia boleh nak browse yang lain ke. So bila buka kamera, sekurang-kurangnya kita dah meletakkan satu bentuk pemantauan secara visual, walaupun agak limited lah kepada apa yang hanya kita nampak dekat kamera tu lah, mungkin sekadar muka pelajar tersebut tu lah sampai ke tengkuk macam yang kita lihat dekat webinar pun. Jadinya tapi dengan cara tersebut pelajar ada rasa yang ada orang ataupun pensyarah tersebut ada yang mengawasi ataupun memantau peperiksaan tersebut. Okey. Dan strategi buka kamera ni dia punya mungkin kekurangannya adalah tidak semua pelajar, sebab kalau kita lihat bila kita buat kelas online pun, bila dalam kelas online saya galakkan pelajar untuk buka kamera. Saya always merayu waktu awal kelas, saya kata marilah buka kamera supaya kita ada rasa vibe kelas. Saya pun boleh tengok, saya pun lama tak jumpa awak, ada yang saya tak kenal, jadi at least saya boleh padankan nama ni dengan muka ni. Jadinya bila kita ajak macam tu pun dalam kelas, 1/3 daripada kelas sahaja buka kamera. Dan kebanyakannya memberi alasan kamera rosak. Jadi bila dalam pelaksanaan buka kamera untuk peperiksaan ni, pelajar mungkin sahaja, ada pelajar yang mungkin tidak ada kamera ataupun kamera rosak. Kalau pelajar tak mahu, boleh memberi alasan yang mereka tidak mahu tidak mahu buka kamera tersebut, tak dapat untuk buka kamera. Jadi lagi satu, walaupun buka kamera, tetapi pelajar tersebut masih je boleh, macam kita lihat gambar di sebelah, ada laptop lain dekat sebelah dia ke, dia masih lagi boleh curi-curi tengok, ada notes dekat bawah ke, phone dekat bawah ke. So penipuan tersebut masih boleh berlaku. Tetapi apa yang kita buat di sini adalah kita telah meletakkan satu bentuk pemantauan yang mana
memberitahu kepada pelajar tersebut yang saya ada memantau, saya nampak awak menerusi webcam ni. Alright. Jadi itu adalah strategi buka kamera. Yang seterusnya adalah Safe Exam Browser, SEB. Yang ini juga ada dalam platform UKM Folio, ada dalam fitur quiz. Jadi ada tab untuk Safe Exam Browser. Alright. So kita kata dekat situlah kita nak pakai ke tak pakai. So bila kita nak pakai, dia ada configurations untuk sistem untuk environment tersebut. So kalau kita configure manually ni, nanti kita kena set lah macam mana apa yang nak ada button install the software ke, nak macam mana dia punya exit button ke, apa dia punya quick link, ada password ke. So ada options dia dekat bawah situ yang boleh kita set. Kemudian kita boleh jalankan peperiksaan tersebut menggunakan Safe Exam Browser environment. Okey, jadi apa dia Safe Exam Browser ni? Safe Exam Browser ni adalah untuk kemungkinan bagi pensyarah yang mungkin ada isu yang kita kata bila pelajar jawab soalan, kita tak boleh tengok skrin dia. Kita tak boleh tengok skrin dia. Salahuddin diam. Kita tak boleh tengok skrin dia sama ada dia buka tab lain atau dia cuba Google jawapan ke, ataupun dia ada WhatsApp web dalam dia punya tab internet, so boleh discuss dengan kawan. Jadi untuk Safe Exam Browser ni, dia perlu masuk dalam Safe Exam Browser environment yang mana dia tidak boleh browse. Tak boleh buka tab lain, tak boleh buka software lain, tak boleh nak browse the internet, semua dia tak boleh buat. Okey, jadi saya tunjukkan di sini. Saya tunjukkan di sini adalah selepas kita setkan dalam Safe Exam Browser, ini adalah preview lah yang saya just buat trial test dekat situ. Preview dekat exam tersebut bila dia bermula. Jadi dekat situ ada download Safe Exam Browser yang mana pelajar perlu download dulu sebab dia software kan. Jadi perlu download dulu Safe Exam Browser tersebut, install dia, quite trivial lah, sama macam installations of software yang biasa, tak ambil masa yang lama pun. Alright, download the configurations for that particular exams and then kita akan launch Safe Exam Browser tu. Bila kita launch Safe Exam Browser, jadi ini saya gambar yang saya ambil daripada telefon saya, mungkin tak berapa clear lah sebab bila once dah launch, saya tak boleh nak pergi apps lain untuk screenshot ke apa ke. Jadi apa yang bulat-bulat yang saya nak tunjuk dekat situ adalah pada paparan ini, dia hanya boleh refresh muka tu yang mana akan paparkan soalan exam sahaja. Kat sini ada soalan exam sebenarnya tapi tulis testing yang saya buat je. Dan dekat bawah ni kan kalau selalu ada kita punya start button so that kita boleh pilih software apa kita nak pakai, nak buka apps apa ke. So tak boleh, tak ada. Ada SEB tu saja, dia tak boleh pergi mana-mana. And di sini adalah button yang nampak macam button on off tu adalah untuk dia quick. Right? So dia finish attempt, maksudnya dia submit, dia habis jawab exam. Okay, baru dia boleh keluar daripada environment tersebut. Ataupun dia masuk exam, rasa tak boleh jawab, tak nak spend masa lama, then dia boleh quit. Mungkin kita bagi password untuk quit, lepas tu dia akan masukkan dan dia akan keluar. Tapi dia tak boleh masuk balik lah. Bila kita letakkan single attempt kan, so dia boleh cuba sekali sajalah. So dengan cara ni, pelajar tersebut tidak boleh, waktu dia menjawab soalan tu, dia tak boleh browse other tabs, dia tak boleh nak buka Chrome, okay, tak boleh nak buka notes yang apa-apa yang ada dalam komputer lah maksudnya. Okay, dia tak boleh nak buka file lain tu apa semua tak boleh. Maksudnya dia hanya menghadap soalan peperiksaan tersebut. Okay. Tapi sudah tentulah kita kata boleh je, dia ada je phone dia dekat sebelah, dia ada je device lain yang dia boleh guna. Dan kalau menerusi carian, bila kita letak Safe Exam Browser, carian kedua yang tertinggi adalah Safe Exam Browser cheat code. Okay? Jadinya kecenderungan untuk maksudnya bila kita sediakan satu sistem, pelajar masih lagi cuba mencari apa yang boleh dibuat. Okay, untuk memudahkan kalau in case nak meniru apa yang saya boleh buat. Tapi dengan cara tersebut, apa yang kita ada ni bila kita set the exam, okay, perbandingannya kalau kita tak set exam tu dalam Safe Exam Browser, mudah sajalah dia bolehlah buka Chrome ke apa ke semua dia boleh buka. Tapi dengan cara ni dia tak boleh buka, dia perlukan device lain. So kita menyukarkan, okay, kita menyukarkan proses berlakunya penipuan sebab matlamatnya di sini adalah untuk meminimalkan risiko berlaku penipuan tersebut. Okey, yang seterusnya proctored exam. Yang ini menurut fahaman saya masih belum adalah dalam UKM Folio. Yang dalam proctored exam ni, yang ini adalah pemantauan yang lebih menyeluruh.
Okey, dia pemantauan daripada, sebab tadi kita dah tengok bila dia buka kamera kita dapat pemantauan daripada bentuk visual. Dalam Safe Exam Browser kita kawal, kita beri kekangan kepada pelajar supaya dia tidak boleh buka ataupun browse benda lain selain daripada peperiksaan tersebut. Jadinya dalam Proctored Exam ni dia gabungan beberapa pemantauan. Alright, daripada perisian untuk proctoring, ada beberapa software di luar sana daripada yang free, sudah tentu dengan features yang limited, sampai yang berbayar, sampai yang begitu mahal, ada banyak yang available. Dan saya rasa dengan situasi sekarang, the Proctored Exam is keep on updating and evolving because of the needs lah. Alright, jadi apa yang dipantau dekat situ, daripada yang dilihat, yang utamanya desktop ataupun skrin pelajar, video daripada kamera web. Jadi dia rakamkan secara video, alright, kita nampak secara visual dan juga audio. Bunyi, kalau cakap telefon ke apa ke semua boleh nampak. So apa yang kita dapat selalunya bila kita habis exam, apa yang kita dapat adalah skrip jawapan pelajar. Alright, tapi yang ini bukan setakat itu, kita akan dapat data record. Data record tu kita akan dapat waktu dia menjawab tersebut, desktop dia apa dia buat dekat skrin, macam mana dia jawab tu, dia buka browser lain ke tak ke, macam mana rupa dia waktu dia nampak dia jeling-jeling nota ke ataupun betul tengok sana ke, boleh buka ni ke tak boleh buka ke, dan juga audio. So kita dapat apa yang berlaku, alright, apa yang berlaku ketika pelajar tersebut sedang menjawab soalan. Ini adalah contohnya lah. Alright, so kita dapat paparan skrin dia ketika dia menjawab soalan dan rupa dia waktu sedang menjawab soalan. So dia macam menggabungkan juga buka kamera tadi with the Safe Exam Browser, yang mana kita meletakkan beberapa pemantauan kepada pelajar tersebut. Okay. Bila pelajar tersebut tahu ada pemantauan, jadi pilih sama ada dia nak menipu ataupun tidak tu akan kurang lah. Kalau sebab tadi bila ada peluang kan, dia kata tak ada siapa tengok pun, tak ada siapa ni pun, okey lah, bolehlah tiru, bolehlah bincang. Jadi bila mana kita letakkan sedikit pemantauan dengan cara buka kamera tadi ke, ataupun kita letakkan sedikit limitasi dengan cara tak boleh nak browse window lain, tak boleh nak browse apps lain, ataupun dengan Proctored Exam yang mana merupakan gabungan beberapa pemantauan. Okey. Jadi itu semua tadi adalah strategi berdasarkan aspek teknikal, berdasarkan sistem, berdasarkan apa yang ada dekat platform yang kita gunakan bila kita jalankan penilaian dalam talian kepada pelajar kita. Sudah tentu bila kita tengok kat situ macam daripada perbincangan dengan pelajar, tempoh hari kita ada perbincangan dengan pelajar berkenaan dengan isu ini. Jadi pelajar kata pensyarah pun dah nampak ada letakkan a certain trick lah. Okay, so dia maksudnya sistem, kita cuba outsmart the system dan pelajar cuba outsmart the trick yang kita letak. We keep on battling on that, siapa yang outsmart siapa sampai seterusnya. Jadi saya rasa matlamat yang lebih besarnya adalah lebih kepada kita nak memantapkan integriti pelajar supaya walaupun dengan apa cara sekalipun, walaupun macam yang telah saya nyatakan tadi, walaupun keadaan tersebut peluang tu terhidang depan mata, tetapi pelajar ada integriti dan maksudnya dia memilih, okey, saya tak nak meniru. Okey, saya tak nak menipu, saya akan menjalankan peperiksaan ini secara jujur. Okay, ada 3 yang ingin saya bincangkan di sini, iaitu satu adalah surat aku janji, yang kedua adalah pemakluman di awal kursus, yang kedua adalah pengenalan kepada sistem penalti yang lebih awal. Okey, surat aku janji ini saya rasa adalah strategi yang biasa. Saya percaya daripada apa yang telah saya nyatakan tadi, ada di antara rakan-rakan kita semua yang saya percaya semua teknik ini ada rakan-rakan yang telah amalkan, yang telah buat. Okey, jadi saya himpunkan beberapa strategi ini di sini untuk kita kongsi bersama. Dan kalau lihat pada contoh di sini, ini adalah daripada University of British Columbia untuk School of Engineering. Jadi dalam surat aku janji itu sendiri, dia letakkan bahawa sebagai integriti seorang pelajar dan juga integriti because you are becoming the future engineers. Okay, jadi expected to be honest, expected to be responsible, dan pelajar perlu tanda tangan. Aku berjanji untuk mengekalkan integriti ini untuk tidak menipu di awal kursus. Okay, saya faham ada yang mungkin concern kata pelajar dia akan sign lah. Lepas tu dia lupa, dia tak heran pun bila dia rasa waktu exam nanti dia boleh je kalau dia nak menipu ke dia nak meniru, dia meniru juga. Jadinya apa yang kita perlu lakukan, yang mungkin saya boleh cadangkan adalah kita boleh berterusan mengingatkan.
Kita manusia adalah manusia yang pelupa, walaupun maksudnya daripada segi penilaian, peperiksaan benda tu adalah trivial. Semua orang dah tahu waktu periksa mestilah tak boleh meniru. Tapi kita selalu ingatkan. Pertama sekarang dalam talian kita ada WhatsApp group, mungkin tak semua, tapi kita untuk berkomunikasi dengan lebih efektif lagi dengan pelajar kita, lebih cepat. Okay, 2 minggu sebelum exam kita boleh ingatkan, saya akan tanya, lagi 2 minggu nak exam, you guys semua dah ready ke? Ingat exam nanti, ujian nanti tak boleh tiru, siapa tiru nanti kalau kantoi ada akibatnya. So kita akan terus ingatkan, ataupun kita akan secara positifnya kita boleh terus ingatkan. Kita kata you dah tak ada tangan surat integriti pun, lagi satu saya percaya ujian tu tak susah manalah, semua you ni capable, boleh jawab. Okay, secara positifnya kita bagi tahu dekat pelajar, you akan boleh jawab nanti, tak perlu, tidak ada keperluan untuk you meniru, tidak ada keperluan untuk you menipu nanti. Okay, be prepared sekarang. Kalau ada soalan tanya, study sekarang supaya tak ada langsung keperluan untuk you cuba meniru ataupun menipu ketika ujian ataupun ketika peperiksaan tadi. Okay, yang seterusnya adalah kita kata kita cuba paparkan antara soalan. Bila kita letakkan soalan di dalam fitur quiz tadi, kita penyedia soalan yang boleh kontrol numbers of question ataupun question mana yang appear dahulu. Jadinya surat aku janji ini boleh dipaparkan sebagai soalan. You can attach the file ataupun you boleh insert excerpt daripada surat integriti yang dia dah tanda tangan di antara soalan. In order untuk dia move kepada soalan, dia kena kata, adakah anda masih ingat kepada surat integriti ini? Adakah anda masih bersetuju? Mungkin kita complicatekan sedikit proses untuk dia supaya kita refresh dia punya memory yang dia pernah tanda tangan surat integriti tersebut. Memang dia boleh je kata yes, and then after that dia kalau dia nak meniru, dia boleh meniru. Tapi apa yang cuba kita buat di sini adalah kita dengan peringatan berterus tersebut, kita menjentik sedikit sebanyak, kita cuba menjentik kesedaran kepada pelajar. Kalau pelajar tak terkesan sangat pun, saya percaya ada sedikit di hati kecil dah nampak tadi. Ada antara soalan, lepas tu keep on appeal. Ini kalau kita rasa masalah tersebut terlalu besar lah, isu itu terlalu parah untuk subjek kita. Kalau kita rasa pelajar kita semua honest ataupun kita tak ada masalah yang terlalu serius untuk penilaian tu, then it's okay. Mungkin sekadar ingatkan pada awal kursus atau ingatkan secara oral pada waktu lain menggunakan medium lain sudah memadai. Yang seterusnya adalah pemakluman di awal kursus yang telah saya nyatakan tadi, tapi pemakluman di awal kursus ini adalah pemakluman kepada tindakan yang akan kita buat sekiranya pelajar tersebut dan sebagainya keperluannya tetap sama. Ada idea. Assalamualaikum Dr. Zamira. Ya. Okay, alright. Tadi boleh teruskan ya? Boleh. Okay. Untuk pemakluman di awal kursus tadi, kita boleh maklumkan secara oral ataupun secara bertulis dalam proforma kita, dalam bentuk penilaian kita taruh projek ataupun kita taruh assignment, apa tindakan yang akan kita lakukan sekiranya pelajar didapati melakukan perbuatan menipu ataupun meniru. Ini apa yang saya buat di awal kursus. Selalunya di waktu the first day of class kita akan go through proforma bersama. So dekat proforma di hujung adalah penilaian. Okay? Bila dekat penilaian tu kita bukan sekadar bagi tahu dekat pelajar you punya projek 30%, you punya exam 40%, tapi kita bagi tahu apa yang saya bagi tahu kat pelajar, selalu kita ada aspek tugasan. So kita kata kesalahan yang saya rasa dah terlalu turun-temurun, terlalu trivial, terlalu biasa tetapi masih berlaku dan masih salah adalah plagiat. So saya tanya, awak semua tahu ke apa maksud plagiat? Kalau untuk pelajar yang mungkin sekitar tahun 1 ke tahun 2 masih ramai yang tak tahu. Jadi saya ambil peluang untuk jelaskan apa dia plagiat. You tak sepatutnya buat you punya assignment dengan cara macam tu. You masih lagi ambil orang lain punya kerja walaupun dia terhidang secara tak ada halangan dekat internet. Jadi saya rasa bila saya jelaskan dekat situ, saya kata saya tidak ada toleransi dengan sebarang perbuatan yang berkaitan dengan penipuan. Sekiranya ini berlaku, saya akan terus bagi kosong ataupun awak akan kena penalti yang teruk lah, macam tu lah, maksudnya kita kurangkan markah yang banyak. Jadi bila kita maklumkan di awal kursus, ini adalah memudahkan bila kita perlu mengambil tindakan tersebut bila berlaku nanti.
Bila kita tak ada remind, mungkin kita tak remind sebelum ni sebabnya kita rasa pelajar sepatutnya faham, pelajar sepatutnya dah tahu yang dia tak sepatutnya plagiat kerja orang, yang dia tak sepatutnya menipu ketika ujian, tak patut meniru di antara rakan. Kita assume pelajar dah tahu dan memang sepatutnya mereka dah tahu, tapi disebabkan kalau kita tak ada maklumkan di awal kursus, bila kita nak enforce penalty ataupun kita nak enforce tindakan kemudian nanti, ini akan pelajar akan mungkin bersuara menyatakan yang macam kita ni terlalu harsh ataupun kita ni berlaku tidak adil, cuba nak penalty dia terlalu banyak untuk kesalahan tersebut. Jadinya kita akan jelaskan secara terperinci di awal-awal kursus lagi. Kita dah bagi tahu, kalau you buat begini, I akan buat begini. Kalau you buat begini, I akan buat begini. Kalau you buat macam ni, I akan buat macam ni. Okay? Kalau saya daripada pengalaman saya, ada tugasan pelajar yang diplagiat, jadi saya terus tuliskan sumber yang dia plagiat disebut dan terus saya bagi kosong. Dan ada pelajar yang memang berani untuk bertanya, kena pula itu kerja kumpulan. Mungkin ada ahli yang tak aware yang sebenarnya ahli lain tu plagiat. Jadinya saya tunjukkan sumber, saya dah cakap di awal kursus, ada di proforma, you buat macam ni, saya akan buat macam ni. Jadi saya laksanakan. Bila dengan cara tersebut kita nampak pelajar tak boleh nak counter back sebab kita dah maklumkan di awal kursus. Ada persetujuan what we expect from pelajar dan pelajar tahu what will be expected through the penilaian kursus tersebut. Dan ini membawa kepada yang bila saya nyatakan tadi tu dah masuk kepada yang ini tadilah penalty yang lebih awal. Ini semua sebenarnya lebih kepada feedback. Apa-apa jua penilaian pelajar, sebenarnya memberi feedback kepada pelajar tersebut adalah sangat penting. Jadinya bila dia punya tugasan selepas 2 minggu ke, selepas sebulan ke, ada terus kita dah bagi, kita dah nilai kan berapa markah dia daripada situ. Ataupun kita kena maklumkan kan, kita perlu maklumkan carry mark kan. Alright, so jadi kita macam yang saya dah cakap tadi, saya dah maklumkan kepada pelajar, sekiranya anda tertangkap melakukan perbuatan yang meniru di antara kawan ataupun apa-apa perbuatan yang tidak terdus, saya tidak ada toleransi, saya akan terus bagi sifar. Saya akan terus bagi sifar untuk komponen tersebut. Okay, so bila kita buat macam ni, daripada pengalaman saya, waktu saya enforcekan begitu untuk ujian 1, bila penilaian saya yang berikutnya, ujian 2 ataupun peperiksaan akhir, tidak ada lagi berlaku masalah tersebut. Sebabnya pelajar dah nampak akibat sekiranya mereka masih lagi melakukan kesalahan tersebut. Dan pelajar tersebut nampak yang bahawa pensyarah tersebut serius dan melaksanakan tindakan tersebut. Dan pelajar tersebut juga tidak boleh nak argue kerana kita dah nyatakan dari awal lagi, daripada hari pertama kuliah, bahawa ini akan dilaksanakan. So pelajar, you already know the consequences and you still do it, so you bear lah, you kena terima akibat dia. Itu yang kita lakukan. So itu adalah penalty lebih awal yang mana boleh dilaksanakan menerusi tugasan yang lebih kecil ataupun penilaian yang lebih kecil, seperti tugasan ataupun kuis yang ada kita laksanakan di awal-awal kursus ataupun pertengahan kursus tersebut. Okey, sebagaimana yang telah saya nak ceritakan, kita laksanakan tersebut untuk menunjukkan ketegasan dan juga keseriusan kesalahan tersebut. Apa yang kita inginkan di sini, sebab kalau kita tak buat apa-apa tindakan, ini bermakna kita tidak adil dan tidak sama kepada pelajar yang betul-betul ikhlas, betul-betul jujur menjawab peperiksaan ataupun melaksanakan tugasan tersebut. Jadi ada tindakan yang perlu diambil dan kita telah maklumkan tindakan tersebut dan juga kita laksanakan. Okey, saya faham mungkin ada beberapa rakan merasakan tindakan ini adalah terlalu tegas. It seems too harsh to the students dan matlamat kita adalah untuk kita mendidik. Okey, jadi kalau tengok dekat sini, itu pun bukanlah maksudnya saya thumbs up ke apa ke, memang dah ada pun dibincangkan strategi sebegini yang mana kita beri peluang untuk penilaian semula. Okey, pelajar boleh redo the ujian ataupun pelajar boleh jawab, buat balik assignments, tetapi kita letakkan cap. The second assessment tak boleh, walaupun dia dapat markah penuh tapi it won't be 100 lah, mungkin 65, mungkin 70, sebabnya dia ada penalty, ada consequences daripada perbuatan tidak jujur yang dia telah lakukan tadi. Okay? Dan saya juga selalu nyatakan kepada pelajar tersebut, you sebenarnya bertuah yang you dah kantoi ataupun tertangkap sekarang untuk tugasan yang mana peratus dia hanyalah 10%.
Cuba kalau you tertangkap untuk kuis yang lebih besar ataupun peperiksaan akhir nanti yang mana peratusan dia mungkin lebih besar, 50%, 60%, dan saya perlu beri kosong di situ sebab awak menipu. Jadi awak dah terus gagal untuk subjek tersebut. Jadi peringatan, penalti yang kita beri kepada pelajar tersebut bertindak sebagai peringatan. Jadi pelajar nampak akan akibat yang mereka terima sekiranya mereka melakukan tindakan yang tidak telus tersebut. Dan kita padankan strategi tersebut dengan peluang untuk kita kata bertaubatlah, peluang untuk memperbaiki diri, menerusi penilaian semula tersebut. Okey, sebab kita tak nak demotivate langsung pelajar langsung dia tak nak teruskan kursus tu. Okey, jadi ini akan memotivasi dan juga mendidik pelajar supaya in the long run dia always know yang menipu, meniru is a big no dalam apa-apa penilaian. Okay. Sebagai kesimpulan tadi, saya nyatakan, saya jelaskan sedikit sebanyak, alright, strategi-strategi, beberapa strategi yang saya kategorikan kepada dua, daripada segi teknikal, iaitu sistem ataupun platform yang ada, dan satu lagi lebih kepada pemantapan integriti pelajar. Yang mana pelajar kita adalah pelajar yang dianggap matang kerana mereka ini dah lebih umur sekolah lah, 18 tahun ke atas kan. Jadi walaupun bagaimanapun kesesuaian strategi ini dia tak ada satu strategi yang maksudnya berkesan untuk saya mungkin tak berkesan untuk pensyarah B, mungkin tak berkesan untuk kursus C. Jadi kesesuaian strategi tersebut sebenarnya bergantung kepada karakter kumpulan pelajar yang saudara-saudari ada dan juga sifat kursus tersebut. Okay, sifat kursus pun ada pelbagai, ada kursus yang very theoretical, ada kursus yang mungkin applied. So sifat kursus dan juga karakter kumpulan pelajar tersebut menentukan kesesuaian dan juga keberkesanan strategi-strategi yang ada. Jadi saya himpunkan di sini, mungkin boleh cuba, mungkin boleh tengok mana yang sesuai. Dia lebih macam saya kata macam tu jugalah, strategi ni macam parenting skills juga. Okay, satu strategi yang berkesan untuk anak A mungkin tak berkesan untuk anak kedua nanti. Dia ada bergantung kepada faktor lain. Dan kemudiannya kemungkinan tak ada satu strategi. Mungkin kemungkinan memerlukan kombinasi beberapa strategi yang mungkin boleh meningkatkan keberkesanan untuk meminimalkan risiko ketidaktelusan tersebut daripada menggunakan hanya satu strategi tunggal. Jadi pensyarah yang merupakan subject matter expert, okay, kita yang tahu kursus kita bagaimana, nature kursus kita macam mana kita ajar, apa yang kita mahu pelajar tersebut capai, okay. Jadi kita yang kenal akan karakter pelajar, kita yang arif akan kursus yang kita ajar dan penilaiannya. Jadi kita yang akan tentukan strategi mana yang berkesan untuk meminimalkan masalah ini sekiranya ia berlaku dalam kursus kita. Okay. Jadi dengan itu saya ingin menamatkan sesi pembintangan saya ini, perkongsian ini. Saya harap semoga kita boleh beroleh manfaat, sama-sama beroleh manfaat daripada perkongsian ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Zamira, satu perkongsian yang saya rasa mantap dan padat. You know, it's very concise and you've given us lots of different strategies. Ada beberapa soalan yang telah diajukan kepada Dr. Zamira melalui chat. Yang pertama ialah mengenai strategi berdasarkan sistem awal tadi, iaitu perawakan soalan. Yang pertama ialah boleh tak kita rawak dan sequential dalam set yang sama? Doktor is muted. Okay, sorry. Boleh tak kita rawakkan ataupun maksudnya perawakan tersebut hanya untuk pelajar dalam set tersebut sahaja ke bagaimana? Boleh tak kita rawak dan sequential dalam set yang sama? Dalam pelajar yang, maksudnya kalau kita letakkan dia punya penilaian tersebut, okay, bila kita pilih option siapa yang akan menjawab soalan tersebut, kita boleh pilih set pelajar lah. Kita boleh set pelajar yang kita nak bagi soalan tersebut dan fitur setting quiz tu yang kita letakkan. Kita boleh set lah. Set siapa yang akan menjawab soalan tersebut, setkan randomize the question and then set the layout to be sequential. That means the answer is yes. You're saying boleh. Yes. Boleh ya? Okay, baik. I'm assuming Prof yang bertanya tu sekiranya ada soalan tambahan, please include that in the chat. Kemudian ada soalan mengenai doktor kata tadi
you have the camera on and you can see the person's face and all the rest of it. Kemudian ada soalan daripada rakan kita, sekiranya pelajar letak gambar yang statik dalam monitor, what's your solution to that? itu yang telah saya nyatakan tadi tu, Mairam, daripada segi teknik. Okay, kita cuba outsmart dan pelajar akan cuba outsmart saya. Saya selalu berfikir kalau saya pelajar, apa yang akan saya cuba buat, and that is one of the option. Yes, orang boleh letak gambar statik je so that dia akan tengok skrin tu sebut, tapi sebenarnya bukan dia lah, so dia boleh berlaku. Saya tak tahulah, saya tak ada lagi solution sehingga kini macam mana kita nak tangkap ke apa ke, nak kata you are putting a static picture kan. Jadi itu boleh berlaku, maksudnya dia boleh outsmart kita balik lah daripada segi aspek tersebut lah. Mungkin ada rakan-rakan lain yang ada solution, boleh berkongsi. Sure. Yeah, actually sekiranya ada ideas, because I'm sure all of us we've been thinking, kita berfikir juga bagaimana cara untuk menangani isu ini dalam konteks subjek yang kita ajar dan sebagainya. So sekiranya ada perkongsian, ada strategi masing-masing, mohon kongsi je dalam chat. Kemudian soalan seterusnya ialah mengenai surat aku janji yang tadi Doktor sebut dalam strategi berdasarkan integriti pelajar. Ada dua isu utama di sini. Yang surat aku janji tu bagaimana nak paparkan antara soalan, meaning selang bersama dengan soalan. Tiba-tiba ada like you show the surat aku janji one more time just to kind of trigger them a little bit, ada tak, bagaimana Doktor sarankan? Kalau mengikut pemahaman saya, bila kita set quiz, kita akan add question. Alright? So waktu yang awal kita boleh add question, kita boleh guna short answer. Bila option yang short answer dalam question tu tadi, kemudian dekat short answer kita boleh insert picture. Kita boleh letak paparan surat aku janji yang pelajar tersebut lah. Okay, insert picture, and then dekat bawah tu kita boleh letaklah soalan kita, adakah anda masih bersetuju dengan pernyataan yang telah ada tanda tangani di awal kursus tadi. So dia just boleh simply answer yes or no, and then dia boleh proceed to the question. Okay, alright. Dan soalan dalam chat yang baru masuk, jika soalan dibuka 12 jam, 8 pagi hingga 8 malam contohnya, bagaimana kita nak monitor pelajar untuk buka kamera sebab tempoh tu agak panjang untuk kita sendiri monitor? Betul. Itu betul daripada segi berkenaan dengan strategi buka kamera tu saya kata setiap strategi ada kebaikan dia, ada kelebihan dia dan juga ada limitasi dia. Jadi untuk yang strategi buka kamera ni lebih kepada peperiksaan yang macam yang kita buka memang betul macam dalam dewan peperiksaan lah. Yang kita kata dekat pelajar exam adalah 3 jam mungkin 9 sampai 12. So 8.50 kita dah buka. And then pukul 12 saya terima jawapan pun saya akan tutup dalam 12 suku ke kita kata. So that way kita dah shorten the period dan semua orang akan menjawab pada masa yang sama. Jadi untuk menjawab soalan strategi buka kamera tadi tidak sesuai sekiranya penilaian yang dilakukan adalah 8 pagi ke 8 malam tadilah. Dan seterusnya okay, kalau untuk save dalam Save Exam Browser yang Doktor sebut tadi tu, ada ruang untuk menjawab soalan esei atau tidak? Seperti dalam bentuk esei yang kena letak macam 40 lines atau boleh upload file, bagaimana? Okey, yang itu mengikut fahaman saya daripada segi, sebab saya tak pernah cuba soalan esei lah. Saya tak pernah cuba soalan esei, tapi daripada segi setting quiz, bila kita edit first kita kena edit setting of the quiz. So through editing the setting of the quiz, you nyatakan you nak save exam browser. So once you have the setting for the quiz, then you will need to upload you need to add the question. So once you add the question, the options of essay question is always there. Tapi maksudnya dekat sini bila save exam browser, apa yang dia maksudkan dengan essay question tu adalah memang pelajar tersebut menaik terus jawapan lah, tanpa memerlukan pelajar tersebut untuk upload. Sebabnya bila di dalam Save Exam Browser environment tu dia tak boleh nak access mana-mana lagi. Dia tak boleh nak buka PDF, tak boleh nak download the file, guna software ke apa semua tak boleh. Jadi bila nak gunakan option Save Exam Browser tu, you have to ensure yang memang cara pelajar tu untuk menjawab adalah dengan menaip jawapan dan memilih dalam environment tersebut lah. Kemudian ada soalan mengenai Save Exam Browser juga. Ada
katanya komen ni daripada pelajar. Katanya pelajar pernah kata bahawa komputer mereka sangat hangat, panas ya. Dan terpaksa restart, lepas tu mereka tak dapat masuk balik ke dalam exam. Doktor ada any experience based on that? Yang tu tak ada lah berkenaan yang itu, tapi mungkin boleh berlaku lah sebab spek laptop pelajar kan, spek mesin pelajar berbeza. Jadi ada kekangan daripada segi tersebut lah yang mungkin, tapi nak kata daripada pengalaman saya tak ada lah. Saya belum pernah. Okay. Ada komen daripada rakan kita dalam chat. One way to monitor student kalau gambar tu static ke tidak is make sure they have a clock at the back of them. letak jam. So you can tell, is it still at 11 o'clock when we've been like 45 minutes now, dah 45 minit tapi masih jam tu masih pukul 11 je. You know something's wrong lah kan. Okay, ada soalan daripada Prof. Kamal, pengarah di pengajaran. First of all, Dr. Zamira, terima kasih perkongsian ini. Mohon komen strategi soalan higher order thinking skills atau KEBAT. Seperti tidak ada jawapan, tidak ada hafalan. Jadi macam susahlah nak cheating kan, susahlah nak jadi susah untuk mereka meniru sebab soalan tu tak ada jawapan ABC atau tak ada jawapan yang black and white. Bagaimana pendapat? Yang itu saya rasa macam yang dalam online exam, bila saya lihat macam cara-cara melaksanakan online exam tu, options nombor 1 adalah sebenarnya set soalan higher order thinking. Memang yang itu yang saya rasa ada beberapa bengkel yang mana yang pakar-pakar lah, maksudnya soalan yang beraras tinggi yang tak ada satu jawapannya itu. Tapi ada juga pelajar yang bagi saya sebenarnya ekstrim, dia rasa dia takkan tertangkap, yang dia copy paste jawapan kawan dia. So bila kita go through the script, kita boleh nampak rasa dah baca dah tadi kan jawapan ni. Bila kita buka balik soalan kawan dia kata tadi, it's exactly the same. Memang sama kan. So daripada situ pun ada yang masih berani menipu. And it is macam kebanyakan exam yang sebenarnya saya dah buat sebelum ni, sebenarnya saya buat semua open book. Saya kata saya allow pelajar lah dia nak yang sebelum, kalau saya buat safe exam browser pun saya kata you boleh je, you nak Google ke apa ke boleh, tapi because I limit the time, and then maksudnya tak ada ruang untuk dia cuba untuk extra time lah untuk dia cuba nak tengok-tengok yang lain tu kan. Dan juga kita dah randomize semua, especially the MCQ, so nampak okay lah. Tak tahulah kalau ada yang terlepas tu di luar ability saya lah untuk detect kan. Betul-betul yang maksudnya setting the higher order question tu is the first options lah, always the first options. Right. So based on what Dr. Zamira sebut mengenai similarity tu, so ada soalan dari FB. Thank you Dr. Azmin for bringing it here. Bagaimana nak check similarity dalam assignment submissions between students dalam bentuk PDF? Sekiranya ada file dalam bentuk PDF, bagaimana kita nak check similarity? Macam tadi doktor sebut, sebab doktor sendiri teringat pernah baca jawapan ni dekat dalam pelajar yang lain. Yes. So you are very observant that you notice the similarity yourself. Tapi ada tak dalam bentuk sistem untuk kita check similarity ni? Yang saya tahu untuk check similarity kita ada Turnitin lah. Yang mana tapi yang fahaman saya pula tak semua ada account. Tak semua pensyarah ada seorang satu account. Saya ada account saya yang saya boleh guna, dan kadang-kadang kalau bukan kadang-kadang you will be overwhelmed sebab sebenarnya adding to your work lah, because you need to copy from the PDF ni kan. Tapi yang mana lebih sebenarnya saya baca dahulu. Kadang-kadang saya rasa kemungkinan berdasarkan pengalaman kita nampak susunan ayat tu ataupun tiba-tiba cara dia explain. Kadang-kadang they won't copy the whole thing. Ada student pun pandai, dia tak copy the whole thing, tapi you tak nampak flow tu cantik. You kata tiba-tiba English yang kat sini pun, because most of my courses is conducted in English, so the chances of them copy paste tu lagi tinggi. So I think dia nampak macam structure ayat tiba-tiba cantik sangat apa semua kan. So I just copy that bit, and then kadang-kadang saya letak dekat Google pun straight away, terus then I just copy the source lah and letak. Kalau yang macam memang I very highly suspicious, then I put it in the Turnitin lah dan dapat dia punya source. So dia punya first filtering actually myself, and then I use the software. Right.
No, I was drawn to what you were saying at the beginning. Apa yang doktor sebut pada awal tadi. It's like, this is like firefighting kan. Macam, kita nak pastikan pelajar tak meniru, kita buat ini. Tapi pada puncanya ialah apa yang doktor sebut pada awal tadi. Sebab mereka takut tak lulus. Mereka takut mereka kandas kursus ini. And then, sebabkan ketakutan mereka tu, mereka berani in a perverted way, mereka berani untuk melakukan sesuatu yang mungkin goes against jati diri mereka sendiri, goes against their own fitrah, tapi mereka dah takut sangat, takut nak kandas, takut nanti terpaksa ulang semula, atau mungkin tak ada duit nak register semula, atau sebab mereka takut. So mungkin kita boleh tangani dengan cara yang lain, sebab macam doktor sebut pada akhir tu, saya suka sangat. Number one, it's not one size fits all. Bukan satu cara untuk semua konteks. Dan perkara kedua yang doktor sebut yang saya rasa sangat I'm very fascinated by it's a combination of strategy between knowing your students and knowing your subject and what needs to be tested. Kan, kita kena kenal pelajar kita. Tapi kalau doktor macam ramai pelajar kan, especially dalam konteks sekarang ni, kita nak berkenal dengan pelajar pun mungkin kenal muka je. Sebab tengok muka kat kamera kejap. Personality mereka kita tak kenal, body language mereka kita tak kenal kan. So suara pun kadang kalau mereka tak bersuara dalam kelas, langsunglah tak kenal kan. So bagaimana doktor kenali pelajar kita? How do you get to know your students? Given our current situation. So bila peperiksaan tu pada akhir semester kan. So sepanjang semester ni, bagaimana doktor mengenali pelajar doktor tu? Untuk tahu bagaimana cara menangani kalau ada isu penipuan dan sebagainya. Yang saya tak pastilah untuk macam whether it helps on identifying the characters, especially when you have large class kan. So my experience yang paling besar pun mungkin setakat 89 orang lah yang kita conduct. Tapi my lecture dia saya akan splitkan antara interaction with students dengan the lecture macam tu. Maksudnya lecture sessions. We will have another session strictly untuk kita bercakap, strictly untuk kita berbincang. Yang itu yang saya minta mereka buka kamera. Kemudian saya akan tanya, and it's always the same thing. Memang kita seorang je yang bercakap, kita seorang yang mula-mula buka kamera. Tapi kita paksalah bila once ada 2-3 orang buka, then ada ramai-ramai lagi buka. Kemudian then bila dia untuk warm up the situations, kalau dia orang bercakap, saya kata that is fine. Now I will ask question. In order to assess whether you faham ke tak faham ke sebenarnya, I will just ask apa benda yang ada dekat note study je pun kan, just to refresh your memory. And then another thing is, siapa yang tak buka kamera, I tanya dia dulu. Then suddenly all of dia pop semua start buka kamera lah. And then bila kita tanya soalan daripada situ, kadang-kadang bila kita tanya soalan yang basic kepada pelajar, pun dia tak boleh nak jawab. And then kita boleh tanya lagi kepada, kita kata your friend yang ini boleh tak tolong pelajar ini kan, boleh tak tolong kawan apa dia punya ni. So daripada situ, kalau semua orang tak boleh jawab, then is something wrong with your presentation just now, right? So kita boleh pergi balik, I can revisit balik. So which part actually yang you tak faham, is it the formula, is it whatever yang I terang tadi ke, is it because I'm talking too fast macam bullet train kan. So I will slow it down, I will try to help you. And then ada a few other assessment yang kita kata bukan diberi markah. Maksudnya kita tak ada exercise lah, it's more like exercise. Kita strongly suggest mine is more ada related to computing, coding. So there's always an exercise yang mana saya kata hantar supaya saya boleh tengok. So memang pelajar akan demotivate sebab benda tu tak ada markah. So saya hantar ke tak apa, tapi I kata I always bagi reward. Saya kata kalau you hantar, you sebenarnya you perlu tahu bila ada grade, you punya markah bila ditentukan, kadang-kadang ada je yang dekat borderline. With you punya effort yang mana kita boleh tengok daripada sini, I will get to know you, and then I tahu you adalah pelajar yang memberi effort, dan perhaps nanti benda tu boleh membantu you kepada penilaian nanti. So that will encourage pelajar lah untuk hantar the exercise tu.
Yang itu yang apa yang saya buat lebih kepada dengan cara yang macam tu sedikit sebanyak mungkinlah kita boleh nampaklah kebanyakan pelajar yang kalau aktif tu memang itu je lah yang aktif. It's the same dia punya personality tu it won't change lah through the semester. Tapi daripada situ kita boleh nampaklah pelajar yang mungkin pendiam, yang pasif, yang aktif, yang mana yang mungkin tak berapa nak faham. So the exercise actually help bila you bagi macam pop quiz yang tak ada penilaian tu pun. It will give you initial rough idea on the performance of the students. Saya suka analogi yang doktor sebut untuk menjentik kesedaran. Saya rasa perkataan menjentik tu, sometimes bila kita jentik diri kita rasa sakit sikit, tapi kita ingat lama. Lepas ni tak nak kena jentik dah sebab sakit kan. So menjentik kesedaran dan juga saya rasa menjentik fear, perasaan takut. Jangan buat, kalau buat nanti so perkataan menjentik tu saya rasa analogi yang sangat it's a good imagery to capture the whole experience. So saya buka lagi sekiranya ada soalan, mungkin kita ambil 1 minit lagi sebelum kita tamat sesi kita. Sekiranya ada soalan untuk Dr. Zamira. Ada tak soalan yang saya tinggal? Kalau ada, mohon maaf. Saya rasa tak ada lagi kan dalam chat ni. Okay, mungkin tak ada soalan. Dr. Zamira, I will leave you with final thoughts. Dekat mana? Dah dijawab. Dah dijawab, Mike. Thank you, Mike. Ada lagi tak soalan dalam Facebook, Mike? Itu je, okey. Dr. Zamira, ada soalan terakhir saya rasa dari sini. Adakah doktor recommend penggunaan SEB? What was it again? The acronym was Safe Exam Browser. Safe Exam Browser. Adakah doktor recommend penggunaan Safe Exam Browser? Yang ini penggunaan Safe Exam Browser ni saya hanya recommend kalau kita punya setting, kita nak set soalan kita tu sebut adalah dia tak boleh untuk browse material lain. Dan bila dia nak jawab soalan tu pun memang dia boleh bagi jawapan straight away, memang dia kena tulis lah maksudnya. Okay, dia that features hanya sesuai untuk that kind of assessment. Kalau kita punya assessment tu perlu nak kena upload code ke, nak kena upload output ke, then tak sesuai. Ataupun perlu kita buat open book exam tapi kita nak buat dalam Safe Exam Browser, then it is tak sesuai lah, bergantung. Okay, sebelum kita mengakhiri sesi, saya invite Dr. Zamira for, ada lagi. Tengok, biasa kan bila kita kata dah tutup barulah soalan masuk. Okay, Alhamdulillah dari Facebook, saya ada experience. Ada student ambil dari PDF kawan dia dan blurkan sikit, tukar brightness. How what such similarities? Aduh, otak pelajar kita, otak geliga. Daripada segi kontennya, adakah kita nampak elemen peniruan tu? Maksudnya macam mana kita tahu yang at the first place itu daripada PDF kawan dia? So, kalau maksudnya kemungkinan pada asalnya tak tahulah kot, kemungkinan later when the student confess, oh this is the trick yang diorang buat kan. So daripada yang saya punya fahaman ataupun yang pernah saya buat, saya tak pernah lagi lah melihat membandingkan dokumen berdasarkan dia punya brightness ataupun blur it a bit kan. Berdasarkan mata sendirilah, kalau I suspect kan pernah nampak dan I tengok balik lah. But I think there are softwares yang ada dalam, tapi it will require you punya effort because you need to put the pool of documents to compare, and then it will akan bagi tahu ini sama dengan yang tadi, cuma dah ubah brightness, something like that. Okay, ada soalan lagi dari kawan-kawan, sama ada dari Facebook atau di sini? Sekiranya tiada, saya Dr. Zamira, any final thoughts? Exams coming up, peperiksaan akan berlangsung dalam beberapa minggu lagi di UKM dan di universiti lain juga. Final thoughts from you on this topic?
berkenaan dengan penaksiran tersebutlah, sesuai dengan isu tu, saya rasa macam apa yang telah dinyatakan tadilah, bila mana dalam tajuk tu sendiri tu, memilih tajuk tu carefully nak letak perkataan memimakan. So walaupun peperiksaan dalam Dewan Peperiksaan kita tahu masih boleh berlaku masalah ini. Jadinya kita sebagai pensyarah, apa yang saya rasa, apa yang kita buat strategi itu adalah kita punya effort. Tapi kadang-kadang mungkin yes, pelajar akan outsmart kita balik. Ada benda yang is beyond our control lah yang kita tak boleh. And that's why I am more lenient towards the memantapkan integrity pelajar tersebut, because let's say that you give the best system ataupun whatever tricks that you letak, as long as pelajar tersebut dapat jumpa benda yang dia boleh outbeat the system, then it will never end. Okay, apa yang kita harapkan, kita ada pelajar tersebut berdasarkan apa yang cuba kita buat, it is our effort in order so that it is long lasting, kesedaran dia tu untuk tidak menipu dalam peperiksaan. Itu sahaja, terima kasih. Okay, baik. Terima kasih banyak Dr. Zamira Hasanah Zamzuri dari Jabatan Sains Matematik, Fakulti Sains Teknologi, dengan satu perkongsian yang saya rasa sangat kritikal dan sangat diperlukan, khasnya dengan keadaan kita sekarang. So diharap perkongsian ini dapat membantu, seperti Dr. Zamira sebut tadi, ialah untuk menyukarkan dan meminimakan chances untuk penipuan. Saya rasa pada akhirnya kita tidak dapat memastikan bahawa zero cheating happens in our classroom context. Memang tak boleh kan? Tapi apapun, saya rasa bagi pihak Provinsi ini, Dr. Ahmad Kamal Arifin dan tim pengajaran, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada doktor kerana berkongsi pengalaman dan pendapat mengenai topik ini. Saya pass balik kepada saudara Mike.